Kisah pengalaman seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Sidang penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam channel Kisah Pengalaman Seram KPS untuk kali ini adalah tajuknya Kelibat. Saya rasa di kalangan kita mungkin pernah mengalami peristiwa nampak kelibat manusia ataupun kelibat makhluk-makhluk yang pelik-pelik. Ini adalah jelmaan daripada makhluk halus yang boleh menjelma apa jua bentuk sekalipun. Dalam kisah kali ini, pengalaman kisah seram PKS siri yang ketiga, saya ingin berkongsi pengalaman dengan anda semua. Bagaimana yang pernah saya alami kisah ini sejak kecil lagi. Dalam lingkungan tahun 80-an, saya ingat saya masa tu antara darjah 1 atau darjah 2. Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji saya, di mana yang mendapat ujian itu adalah ayah saya sendiri. Beliau ni asalnya dia pergi hantar kakak saya belajar di Pulau Pinang. Masa tu kakak saya belajar dekat City Science Malaysia. Jadi dia masa pergi dalam perjalanan tu bukan macam zaman sekarang kita ada highway kan. Kita pergi ke Pening tu saya rasa tak sampai 4 jam lah. 4 jam lah lebih kurang. Tapi zaman dulu mungkin lebih daripada 4 jam, 5-6 jam. Jadi ayah saya ni biasanya kalau dia pergi Pening, dia akan singgah di Selama. Selama sempadan Perak dengan Pening, Perak dengan Kedah. Singgah sana, dia singgah rumah adik-beradik lah, makcik saya. Apa yang penting ni lah, dia tidur di situ. Dia tidur kawasan situ. Dan dia bangun-bangun dari tidur, dikatakan tak selesai tidur kat masjid, saya rasa masjid. Pasal penat kan, tidur sekejap. Kemudian dia bangun-bangun tidur, kaki dia bengkak. Betis dia bengkak. Jadi nak jadikan ceritanya, ayah saya ni biarkanlah, arwah saya biarkan. Mungkin sebab kerana naik kereta terlalu lama, duduk, kaki bengkak. Tak apalah, biar. Jadi sudah berhari-hari kaki tu tak surut-surut juga. Biasa kan bila orang jalan jauh-jauh ni, duduk macam saya duduk ni kan, kaki kita akan bengkak. Bila perjalanan campur jauh sangat, kata orang kaki tergantung. Jadi ayah saya kan punca kaki tergantung telah menyebabkan kaki kita bengkak. Tapi sebab daripada hari sehari tak surut-surut ya, ada seorang rakan, dia bagi tahu ni benda pelik ni. Ni benda pelik berlaku ni. Benda pelik ni maksudnya lah mungkin ada benda yang mengganggu. Ayah saya ni jenis orang yang tak percaya dengan dunia mistik, ataupun bukan tak percaya kewujudan jin dan syaitan tu, tapi dia tak percaya benda ni 100%-nya adalah kerana gangguan makhluk halus dan seumpama. Nak jadikan ceritanya, saudara saya ada juga kenal orang boleh berubat lah benda-benda pelik-pelik begini. Kami tinggal di Kuala Lumpur. Yang tempat yang kami nak pergi ni, cadangan saudara saya lah di sebelah Beranang. Beranang ni dia Selangor lah. Dan Beranang dulu dengan Beranang sekarang tak sama. Sekarang nak pergi Beranang kita boleh ikut highway. Dulu tu nak ada highway jalan lama, tahun 80-an dulu. Jadi saya pun ikut lah saudara saya ni. Masa kan saya budak-budak, jadi saya pun teringin nak ikut. Kereta kosong. Jadi mak saya, ayah saya kata dia lah ikut sekali. Ayah saya rasanya tak boleh bawa kereta, saya rasa lah, seingat saya. Kaki bengkak gitu. Jadi saudara saya bawa lah. Lagipun saudara saya tahu jalan nak pergi ke Beranang.
Jadi dalam perjalanan saya nak pergi ke rumah orang yang pandai berubat, orang panggil dia Haji lah, tapi saya dalam rakaman kali ni saya tidak akan sebut nama lah, sebab kita tidak mahu. Kemungkinan ada ahli keluarganya yang masih ada, walaupun beliau saya rasa sudah tiada, sudah meninggal dunia. Pasal kisah lama masa saya pergi pun dia dah tua kan. Jadi saya tak mahu menyinggung hati perasaan siapa lah, tidak mahu menyinggung perasaan hati siapa-siapa. Saya akan pergilah menuju sana. Saya pergi bertolak, saya rasa lepas asar, dan kami sampai sana dekat maghrib. Dan kami main maghrib di sana, dan kami teruskan berubat. Berarti kami sampai di kawasan Beranang tu, tempat yang kami nak cari. Yalah, kawasan Beranang, kawasan kampung. Dan kami sampai waktu ni dekat waktu senja. Jadi tuan-tuan fahamlah macam mana keadaan waktu senja kalau kita berjalan ke keluar. Dan masa kami duk cari jalan ke rumah Tuan Haji ni untuk berubat ni, jadi saya pun penat tidur lah. Maklumlah budak-budak naik kereta, ada kala seronok, ada kalanya penat, mengantuk. Dan saya jenis mabuk kereta kadang-kadang. Kalau duduk belakang lah, duduk depan tak ada. Tapi masa hari tu pasal saya duduk belakang, ayah saya duduk depan. Saya sebelah semak saya. Saya pun mengantuk, tidur sekejap. Nanti tidur tu saya pun terjaga. Apa yang peliknya, masa satu simpang, saya tak ingat tu simpang 4 atau simpang 3, tapi pasti simpang lah. Tuan-tuan biasa dengar tak nama wakaf ni? Wakaf ni maknanya satu pondok yang kadang-kadang orang kampung sengaja buat. Siapa saja berlindung, berteduh tu, maka mudah-mudahan kalau dia meninggal dunia, pahala tak mengalir kat dia lah. Itu nama wakaf, pondok wakaf. Saya nampak ada kelibat seorang perempuan tua duduk di dekat wakaf tu. Bila kita nampak benda-benda pelik-pelik ni tuan-tuan, kita takkan menjerit, takkan kita rasa macam terkejut yang teramat lah. Kita akan rasa heran je. Kita heran macam mana, mana ada kita rasa heran. Dan masa kita nampak tu, mulut kita macam tak boleh bercakap. Dan kita tak akan melahirkan kata-kata, kita diam je. Biasa kalau kita nampak, kita kata, "Hei, kau tengok, kau nampak tak apa aku nampak?" Biasa gitu kan, tapi tak ada. Saya tengok je. Masa ada budak, saya tengok begitu mata saya. Dia duduk. Macam mana rupa dia? Yang seingat saya rambut dia putih lah. Rambut putih dan baju saya tak perasan. Saya tak ingat. Saya tak perasan, saya tak peringat. Duduk dekat situ. Waktu senja. Jadi, saya rasa heran. Apakah kaitan tempat yang kami nak pergi ni dengan kelibat orang tua? Dan rumah Tuan Haji yang nak berubat kami pun tidak jauh daripada tempat yang saya nampak kelibat tadi. Seram juga. Jadi kami singgah mayang maghrib dulu, kemudian kami sampai rumah Tuan Haji tu. Dan biasalah sesi rawatan bermula. Dia ambil semangkuk air. Saya ingat saya itulah. Itu dia ambil jarum, letak. Saya rasa dia pernah limak rasanya. Itu dia gaul air tu dengan keris dia. Dia ada isyarat. Saya nampak, saya tengok ni. Dia baca Al-Quran, seingat saya lah. Dia nampak jarum tu dia bergerak begini. Macam tu bergerak. Jadi dia kata kaki arwah ayah saya ni dipanah oleh orang bunian. Pelik juga saya rasa. Kan, setakat tu sajalah kisah dia. Tapi ayah saya ni dia rujuk doktor pula. Doktor kata sebenarnya masalah buah pinggang. Itu cerita dia. Tapi cerita ni bukan saya nak cerita pasal telahan bomoh tu salah atau betul, tapi nak ceritanya kelibat yang saya nampak tu. Sampai sekarang saya terfikir kan, kenapa saya seorang nampak? Kalau mak saya pun ada masa tu dan dia berjaga, ayah saya dan juga saudara saya yang tengah sembang, mereka semua tu, mereka juga mesti nampak dan mesti berkata apa. Tapi mereka semua senyap je. Bukan senyap, tak tegur lah benda yang mereka nampak. Seolah mereka tak nampak. Seolah saya seorang nampak. Gitulah. Saya seorang nampak dan mereka semua tak nampak. Itu cerita pengalaman saya semasa saya zaman kanak-kanak lah.
Dan pengalaman kedua ni, ni zaman saya tahun 2000 lebih, 2004, 2005 gitulah. Saya ni dulu masa muda-muda rajin lah bersilat. Walaupun dah beranak 2-3 orang gitu, kawan saya mengajak saya. Biasanya kami belajar silat ni hari Jumaat malam Sabtu, minggu sekali dengan guru saya. Guru saya ni dalam pada masa yang sama dia juga bolehlah ikhtiar membantu orang untuk merawat orang kena gangguan makhluk halus. Itu dia punya orang kata apa, ilmu sampingan dia lah selain daripada dia boleh merawat orang sakit. Ya. Jadi bila kawan-kawan saya kata saya pun bolehlah buat ubat sikit-sikit je lah bantu-bantu orang ni. Jadi satu hari dia telefon saya. Dia kata boleh tak teman dia nak pergi ubat orang. Dia kata saya nak pergi seorang pun tak ada kawan, tak boleh juga je, kena ada kawan lah. Dia kata ustaz boleh tolong teman saya tak ustaz. Saya kata salahnya boleh lah, kita anggapkan guru kita nak tolong kan, kita pergilah. Pergilah saya dengan dia. Saya ingat saya pergi kawasan tu, kawasan Damansara. Rupanya yang sakit tu adik ipar dia. Adik ipar dia sakit, perempuan lah. Kakak saya sakit, pergi berubat. Ubatlah. Ubatnya berubat, ikhtiar lah. Alhamdulillah dia kena berubat pun tak adalah, kena rasuk tu, pelik-pelik tak adalah. Sebenarnya dia cuma scan, baca-baca ayat. Dan adik ipar dia cerita masa tu, dia berubat dengan orang lain. Dia berubat dengan orang lain dan dia ada dia punya air jampi yang diberi oleh perawat tersebut lah. Saya tak pastilah perawat ke bomoh ke. Dan guru saya ni, dia cuba macam scan air tu. Dan dia rasa macam tak kena dengan air tu lah. Tak kena dengan air jampi sebotol tu. Jadi guru saya ni tanya saya. Guru latih saya tanya saya. Dia tanya saya, dia cakap, ustaz dia rasa apa ustaz? Allah, sebab saya duduk datang tengok dia, saya ni tak baca, saya tengok. Saya panggil cikgu lah, cikgu dia yang baca kan. Pasal guru silat ni panggil cikgu sini. Cikgu ni yang baca, saya tak tahulah, saya tak rasa apa juga. Tak apalah. Kami mula buat tu, buat jauh-jauh malam jugalah. Saya rasa habis-habis rawat dalam pukul 12 gitulah. Jadi saya pergi dengan dia, naik kereta dia lah. Balik ke rumah dia dekat PJ tu. Jadi saya bawa motor daripada rumah saya Kuala Lumpur, pergi rumah dia naik motor je. Jadi saya baliklah malam tu ke rumah saya, naik motosikal saya sendiri yang saya parking di rumah dia. Masa saya start motor tu, dia kata dengan saya, ustaz, dia tak tolong buangkan air jampi ni kat mana-mana ustaz jumpa tempat yang sesuai nak buang. Saya kata. Nanti saya kata lah, berat juga ni. Takut-takut. Yalah, takutlah air yang bagi tu bomoh tu dia. Kata dia gitulah. Saya tidak menolak permintaan guru saya sendiri. Saya kata menghormati dia, tu adab kita yang guru kita. Dia kata boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi saya ambil air tu, letak dalam botol, dalam bakul motor saya. Saya pun salam dengan dia, saya bagi salam, saya pun geraklah masa tu. Kawasan rumah cikgu ni kawasan banglo. Tuan-tuan, di sebelah PJ tu banyak banglo sajalah. Saya ingat lagi saya keluar simpang rumah dia, kemudian saya masuk kiri, saya U-turn nak balik ke rumah saya tu. Dan tiba-tiba saya terkejut. Sebelah kanan saya nampak kelibat manusia yang berdiri. Yang ni saya ingat lagi secara terperinci rupa kelibat yang saya nampak. Tuan-tuan bayangkan, dia macam perempuan Cina pakai gaun putih. Tuan-tuan tahu gaun kan? Dan seingat saya, dia punya baju pun, dia punya kasut putih juga. Dan rambutnya panjang gini. Panjang. Gitulah rambut dia. Saya terkejut. Bila saya nampak tu, saya tak pandang dah. Terus saya buang air yang guru saya suruh buang tadi. Sebelah kiri saya longkang besar. Saya terpaksa buang situ juga. Sebabnya saya rasa was-was, ragu-ragu nak bawa balik air itu sampai ke rumah. Sebabnya rumah saya ni dia six sense. Saya kalau balik saja bersilat ke, berubat ke,
Kalau balik tengah malam pukul 12, pukul 1 tu biasa dia tegur saya lah. Bang, abang ni balik bawa benda ni, ada boleh ikut dan sebagainya. Itulah 2 kisah ni saya bagi tajuk kelibat. Macam mana pandangan Islam tentang bab kelibat? Kalau kita buka pada Quran kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Makhluk halus ni tuan-tuan dan puan-puan dan sedang penonton dan pendengar sekalian. Mereka nampak kita. Spesies mereka nampak kita tapi kita tidak nampak mereka. Ini dia punya asas dia. Kita memang tak nampak syaitan, tapi syaitan, jin, makhluk halus nampak kita. Dan mereka juga kalau nak menjelma, mereka akan merupai tubuh-tubuh yang lain. Itulah. Jadi kemungkinan maknanya kalau kita nak nampak mereka dalam keadaan asal, sukar. Tapi kalau merupai, itu boleh. Tapi saya ingat satu pesanan Dr. Harundin rahimahullah. Masa saya belajar dengan dia, dia mengatakan kalau kita nak tahu sesuatu benda tu syaitan atau bukan, kita nampak saja. Bila kita beralih muka kita tempat lain dan kita toleh semula ke arah tu, dia akan hilang. Dia kata sebab beliau pernah mengalami benda yang sama. Nampak satu makhluk manusia rambut kerinting, kulit hitam dan muka ni tadi menggerutu. Tahu-tahu berutu-gerutu kan, ada darah-darah macam muka orang luka melecur tu. Jadi dia kata dia ternampak begitu, kemudian dia beralih mata dia, kemudian dia pandang semua, hilang terus. Itu semasa di Mekah musim, kalau tak salah musim haji, kalau tak salah. Di Mekah lah betul-betul dia ternampak itu rupa syaitan. Jadi kalau kita nampak benda-benda ni sering tuan-tuan ni, terutama nampak makhluk halus atau sering mendengar bisikan ni, ini ada amalan yang kita boleh lakukan. Amalan itu ialah dalam surah Al-An'am, firman Allah Ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dasar ayat 102, 103. Itulah lebih kurang 102, 103. Dan saya amalkan ayat tu. La tudrikul absar, mata-mata makhluk tidak nampak Allah. Wa huwa yudrikul absar, tetapi mata-mata makhluk ni Allah nampak. Allah nampak makhluk. Wa huwal latiful khabir, dan Allah itu Tuhan yang maha halus, mengetahui segala yang halus dan lagi bijaksana. Qad ja'akum basairu min rabbikum, telah sampai kepada kamu segala yang dilihat oleh Tuhanmu daripada Tuhanmu. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi, maka siapa yang melihat akan petunjuk itu, maka dia memperoleh pahala tersebut, iaitu orang yang mengikut akan petunjuk tersebut. Wa man 'amiya fa'alaiha, dan siapa yang buta daripada melihat kebenaran daripada Tuhan itu, maka dia menanggung dosanya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan Allah kata, Nabi menyebut wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan bukan aku diutuskan untuk menjaga kalian. Itulah ayatnya. Jadi itu daripada sudut agama kita sendiri. Jadi bila kita melihat benda-benda pelik-pelik begini, kita kena ingat dia bukan suatu keistimewaan. Kalau sering nampak, berarti kita mengalami sakit yang mana syaitan dan jin duduk di mata kita dan menampakkan kita makhluk-makhluk halus ini. Tapi kalau kita berubat, kita rajin baca Quran, kita rajin scan diri kita dengan cara yang tertentu, maksud saya dengan cara Rasul Islam, insya-Allah boleh dapat dielakkan. Satu lagi saya ingat pengalaman saya lagi. Tadi saya cerita pasal bisikan. Tadi cerita pasal kelibat manusia kan, ni bisikan. Satu masa dulu, dalam tahun yang sama juga lebih kurang gitulah, saya berubat orang di kawasan sebelah Keramat itu. Dan tuan-tuan kalau biasa siapa area Keramat tu, MRR2 daripada Keramat saya nak balik ke rumah saya tempuh MRR2. MRR2 dulu bukan macam sekarang. Masa mula-mula siap dulu dia sunyi ni. Saya ubat satu orang hamba Allah ni, dia saka lah. Yang saya pergi berubat dekat rumah dia. Kemudian saya balik, saya bawa kereta dan saya tiba-tiba terdengar bisikan dari telinga saya. Dia panggil nama saya.
Dia panggil nama saya. Tuan bayangkan bisikan tu bukan suaranya kuat, lahan je. Tapi cumanya suaranya tu menyeramkan. Macam ni tuan-tuan suara dia. Ashar. Gitu. Ashar. Saya terkejut tuan-tuan. Terkejut. Saya buat kereta. Saya kata ni suara ni panggil nama aku ni. Jadi saya teringat petua. Kalau kita buat kereta dengar suara ni, kita buka tingkap semua. Dan kita seolah-olah berniat sebab benda ni halau, kita keluarkan daripada tempat kita tu. Dan saya bacalah ayat-ayat Quran. Antara yang saya baca ialah ayat kursi surah Al-Baqarah dan juga akhir surah At-Taubah. Itu dia. Dengan akhir surah Al-Mu'minun. Saya baca dengan suara yang kuat. Walaupun saya seorang dalam kereta masa tu. Masa mula saya berubat, saya tak ada kawan nak teman saya. Saya seorang-seorang pergi walaupun balik tengah malam. Saya baca. Akhirnya Alhamdulillah suara tu hilang dan saya naikkan tingkap semula dan saya teruskan perjalanan saya. Padahal rumah saya dengan tempat pesakit tu tak jauh sangat pun. Dia dalam 20 minit gitulah. Jadi maklumlah. Bila kita rasa ketakutan, kita bawa kereta tempat dekat saja jauh. Begitulah. Jadi untuk siri ni itu saja. Pengalaman kisah-kisah seram yang saya alami sendiri dan bukan daripada kisah orang lain. Jadikanlah ia sebagai suatu teladan untuk tuan-tuan dan puan sekalian agar sentiasa beringat kalau pengalaman yang terjadi pada saya ini pernah dialami oleh anda, maka langkah-langkah untuk seterusnya ialah perbanyakkanlah kita beramal dengan amalan-amalan tertentu. Rujuklah kepada mereka-mereka yang arif atau alim dalam perkara seperti ini, ataupun paling kuat kita pergilah menjalankan rawatan-rawatan yang mengikut landasan hukum syarak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.